Bergempar, Iran telah memutuskan untuk mencabar Donald Trump pada saat yang paling genting dalam krisis ini. Dan gambaran yang muncul dari Timur Tengah pada hari Rabu 22 April 2026 ialah ketegangan yang tidak berkurang, hanya berubah bentuk. Gencatan senjata yang hampir berakhir telah dilanjutkan oleh Amerika Syarikat, tetapi Teheran tidak memberikan isyarat berundur yang diinginkan oleh Washington. Sebaliknya, garis yang diterapkan sekarang adalah cabaran terbuka dengan tanda-tanda pendirian yang semakin keras, penolakan untuk menerima tekanan dan pertunjukan kekuatan secara terang-terangan. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat di Milson Alves News. Apa yang berlaku merupakan satu perubahan yang tidak menyenangkan bagi Rumah Putih. Beberapa jam sebelum mengumumkan lanjutan gencatan senjata, Trump memberitahu CNBC bahawa beliau tidak mahu melanjutkan gencatan senjata dan menyatakan bahawa tanpa perjanjian, serangan boleh disambung semula. Beliau juga menyatakan bahawa beliau berharap untuk kembali mengebom kerana menurut kata-katanya, itu adalah cara yang lebih baik untuk berunding. Namun selepas itu, keputusan yang diambil adalah berbeza. Rehat itu diteruskan untuk tempoh yang tidak ditentukan dengan alasan untuk memberi ruang kepada cadangan dari Iran dan selepas permintaan dari Pakistan. Pada hakikatnya, Trump mengugut, memberi tekanan, menaikkan nada dan pada saat yang penting, beliau memberikan lebih banyak masa. Pusat kebuntuan ini adalah, di satu pihak, Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, dan kepimpinan keselamatan Amerika Syarikat. Di pihak satu lagi, kepimpinan Iran, pengawal revolusi Islam, dan para perunding yang berkaitan dengan rejim. Di tengah-tengah muncul Pakistan yang cuba berfungsi sebagai jambatan untuk perbualan yang pada masa ini masih tersekat. Perjalanan J.D. Vance ke Islamabad pada mulanya ditangguhkan dan kemudian ditangguhkan tanpa tempoh yang ditetapkan. Kerana pihak Iran telah memperkeras pendirian mereka dan tidak memberikan kerjasama yang diharapkan oleh pihak Amerika. Ini menunjukkan bahawa diplomasi tidak bergerak maju, ia tersekat pada satu titik kritikal. Bila keadaan ini menjadi semakin teruk, antara penghujung 21 April dan pagi 22 April, itulah saat di mana semua orang memerhati sama ada gencatan senjata akan berakhir dan sama ada pengeboman akan disambung semula. Sebaliknya, krisis telah memasuki zon yang lebih berbahaya. Tiada keamanan sebenar, tiada perjanjian yang dimeterai, dan tiada kepercayaan antara kedua-dua pihak. Inilah jenis senario yang menghasilkan imej-imej paling mengganggu kerana setiap tindakan kini dianggap sebagai isyarat ketenteraan dan politik. Di manakah mesej ini paling jelas kelihatan? Di dua tempat. Pertama, di laluan diplomatik antara Washington, Islamabad dan Teheran, di mana rundingan telah terhenti. Kedua, di ruang strategik Teluk dan Selat Hormuz itu sendiri, di mana tekanan Iran masih berterusan. Associated Press melaporkan pada hari Rabu bahawa Iran telah melepaskan tembakan ke arah kapal-kapal di Selat Hormuz, meningkatkan serangan terhadap pelayaran dan menyukarkan lagi usaha untuk menyambung semula rundingan. Ini penting kerana ia menunjukkan bahawa krisis itu tidak dibekukan. Walaupun gencatan senjata udara dikekalkan, barisan maritim masih bergolak. Bagaimana Iran melancarkan cabaran ini? Pertama, dengan menolak logik tekanan. Seorang pegawai Iran memberitahu Reuters bahawa Teheran mungkin boleh berbincang dengan Amerika Syarikat di Pakistan, tetapi hanya jika Washington meninggalkan dasar ancaman dan tekanan. Laporan yang sama menekankan tuntutan untuk menamatkan sekatan laut dan isu kapal Iran Tosca yang dirampas oleh pihak Amerika. Ini bermakna rejim itu tidak mahu datang ke meja rundingan sebagai pihak yang terdesak. Mesejnya adalah berbeza. Iran tidak akan menerima untuk berunding di bawah bayang-bayang penyerahan diri. Selepas itu, datang pula langkah kedua yang lebih syarat dengan simbolisme. Agensi Tasnim yang berkait rapat dengan pengawal revolusi digunakan untuk memberi isyarat bahawa tiada keputusan untuk menghantar delegasi ke Islamabad selagi sekatan laut masih wujud. Axios juga melaporkan bahawa Tasnim sendiri memaklumkan melalui perantara Pakistan bahawa pasukan Iran tidak akan hadir pada pusingan hari Rabu dan tidak melihat sebarang kemungkinan untuk turut serta.
Dalam bahasa mudah, Teheran memutuskan untuk tidak meneruskan perbincangan itu. Sebaliknya, Teheran membiarkan Washington menunggu jawaban, menghentikan proses itu dan menguji sejauh mana pihak satu lagi akan mengekalkan ancaman tersebut. Iran mencabar Trump kerana mereka menyedari ada keraguan. Trump sebelum ini menyatakan bahawa beliau tidak mahu lanjutan. Dia bercakap tentang kekuatan, menyambung semula serangan, mengatakan masa sudah tamat. Tetapi pada saat yang penting, gencatan senjata itu dilanjutkan. Kontras ini sangat memberi kesan. Bagi rejim Iran dan pengawal revolusi, ini mungkin dianggap sebagai isyarat bahawa ancaman Amerika masih belum menakutkan mereka. Tetapi ia bukan sesuatu yang automatik. Dan apabila pihak satu lagi meragui bahawa serangan itu mungkin tidak akan berlaku, mereka cenderung untuk meningkatkan pertaruhan. Tanda-tanda eskalasi ketenteraan juga semakin ketara. Reuters melaporkan pada 19 April bahawa Iran sedang menggantikan dan mengemaskini pelancar peluru berpandu serta drone pada kadar yang lebih pantas berbanding sebelum perang. Menurut Komander Pasukan Aeroangkasa Pengawal Revolusi dalam kenyataan yang dipetik oleh Milson Alves News, ini bukan perkara kecil. Ini bermakna, walaupun telah diserang, jentera pelancaran rejim itu masih aktif, sedang dipulihkan dan diletakkan semula dalam keadaan boleh digunakan. Apabila situasi ini digabungkan dengan retorik keras Teheran, tafsiran yang timbul ialah tahap kesiapsiagaan yang semakin meningkat. Pada masa yang sama, terdapat video dan laporan yang menunjukkan peluru berpandu berat dipamerkan di jalan-jalan bandar dan dalam acara awam sebagai satu bentuk provokasi dan demonstrasi ketegasan. Associated Press sendiri melaporkan bahawa penyokong tegar rejim telah mengambil bahagian dalam acara di mana pengawal revolusi mempamerkan peluru berpandu dan pelancar. Dalam satu isyarat, jelas mencabar Israel dan Amerika Syarikat, peluru berpandu besar dipamerkan secara terbuka sebagai mesej politik dan ketenteraan. Berdasarkan perkara itu, spekulasi yang semakin meningkat ialah rejim ingin menyampaikan satu mesej yang sangat jelas. Pelancar masih berfungsi, faktor masih tersedia, dan kos untuk serangan baru oleh Amerika boleh menjadi tinggi. Dalam erti kata lain, rejim mahu dunia melihat peluru berpandu itu. Mahu Washington tahu bahawa ia masih ada dan mahu menjadikan keraguan sebagai senjata. Keraguan dalam kes ini hampir sama nilainya dengan tembakan itu sendiri kerana ia menambah ketakutan, melambatkan keputusan dan memberi tekanan kepada pihak lawan sebelum sebarang serangan berlaku. Di pihak Amerika Syarikat, terdapat juga isyarat jelas persediaan. Trump berkata bahawa tentera sudah bersedia untuk bertindak. Pendekatan yang diambil oleh Washington masih mengekalkan sekatan laut ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran dan mengekalkan keupayaan untuk melancarkan serangan semula. Tetapi perbezaannya adalah seperti berikut. Kesiapsiagaan Amerika disertai dengan sikap menahan diri secara politik, manakala kesiapsiagaan Iran disertai dengan tunjuk kekuatan secara terbuka dan retorik mencabar. Dan dalam pertembungan persepsi, ini mengubah gambaran semasa. Pihak yang menunjukkan ketegasan kelihatan maju ke hadapan. Pihak yang mengancam dan kemudian menahan diri kelihatan berundur. Terdapat juga perkiraan dalaman. Rejim menghadapi perpecahan, tekanan dan keletihan. Tetapi kerana itulah, pengawal revolusi cenderung untuk lebih lantang bersuara pada saat-saat seperti ini. Apabila golongan garis keras merasakan pihak lawan teragak-agak, mereka menggunakan situasi itu untuk menyokong lebih sedikit konsesi dan lebih banyak konfrontasi. Axios melaporkan bahawa sumber-sumber mengaitkan kelewatan Iran dengan tekanan daripada pengawal untuk mengekalkan pendirian yang lebih tegas tanpa sebarang perbincangan selagi sekatan berterusan. Perincian ini membantu menjawab persoalannya. Cabaran ini bukan sahaja dari luar. Ia juga berfungsi untuk menyusun semula kuasa dalam Iran sendiri, mengukuhkan pihak-pihak yang hidup dengan konfrontasi berterusan. Hasilnya sangat berbahaya. Iran telah menunjukkan imej sebuah rejim yang walaupun terluka, masih mempunyai cara untuk menakut-nakutkan, melambatkan, memprovokasi dan meningkatkan kos krisis.